Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sama-sama mulakan kelas dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا عليم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Okey, kita akan mengulang balik surah Al-Jumu'ah ya. Kita masuk ayat yang pertama minggu lepas, yusabbihu lillah. Maksudnya apa? Yusabbihu sedang atau akan bertasbih. Ya, sedang atau akan bertasbih. Ini adalah fi'il mudhari', maknanya perbuatan ini kalau dalam Al-Quran kita jumpa perkataan yang menggunakan fi'il mudhari', salah satu tujuan dia untuk menunjukkan perkara yang berlaku secara berterusan. Maknanya para malaikat ni bukan para malaikat, apa-apa yang berada di langit dan apa-apa yang berada di bumi, ya, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi semua sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ada sebut minggu lepas ya, di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-17, ayat yang ke-44 surah Al-Isra ayat yang ke-44 disebut ayat iaitu wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada satu makhluk pun melainkan semua bertasbih, cuma kamu sahaja wahai manusia tidak memahami ucapan tasbih mereka. Okey, akan bertasbih ataupun sedang bertasbih ataupun kita terus terjemahkan sentiasa bertasbih kepada Allah. Segala makhluk yang berada di langit dan segala makhluk yang berada di bumi, ya. Al-Malikil Quddus Al-Sil Azizil Hakim. Siapakah Allah? Kepada Allah yang mana sifatnya yang maha menguasai sekalian alam. Al-Malik, Al-Quddus yang maha suci, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Okey. Oh, cuma nota ni saya tak ada bagi lagi minggu lepas Okey, nanti saya akan masukkan dalam Telegram ya, sebab saya pun baru masukkan 2 peserta baharu yang baru join minggu lepas ke dalam Telegram. Okey. Nanti saya akan update nota tu saya akan masukkan dalam Telegram. Okey, saya nak tanya tuan-tuan dan puan, apa tajuk yang kita belum belajar lagi? Dalam buku, tapi ada yang pakai buku kuning, ada yang pakai buku merun. Okey. Macam mana saya pun kena tengok dulu nanti takut ada yang tak ada buku rujukan, tak ada buku kuning susah sebab Tuan Haji Abdul Ghani daripada kelas pagi tak ada buku kuning lagi. Kelas pagi tak pakai buku kuning jadi saya cuba cari satu silibus yang dah memang ada dekat dalam buku merun Pernah belajar tak fi'il yang ada 2 objek? Pernah belajar tak tuan-tuan? Fi'il yang perlu kepada 2 objek? Tak pernah.
Tak pasti. Tak ingat. Tak ingat. Contoh. Okey, kejap ya. Tak apalah saya ambil satu tajuk lain lah. Tapi tajuk ni tak ada dalam buku Murun pula Tapi fi'il yang saya sebut tadi tu pun tak ada juga dalam buku Murun. Tak apalah, nanti saya bagi nota lah dekat dalam Telegram Nanti tuan-tuan boleh tengok nota lah yang saya bagi nanti insya-Allah. Saya nak bincangkan satu tajuk yang dipanggil maf'ulun li ajlih. Pernah dengar tak tuan-tuan? Maf'ulun li ajlih. Tak pernah Ustaz nak tanya. Ustaz nak tanya. Ada kaitan dengan surah Al-Jumu'ah ni ke atau macam mana yang Ustaz kata untuk fi'il ni? Fi'il? Tak ada. Saya tak pasti lagi. Tak pasti lagi. Tak jumpa lagi. Okey, kalau jadi kita yang nak Ustaz nak ajar ni, yang Ustaz nak ajar ni maksudnya ada kaitan dengan surah ni ke atau tidak? Al-Isra. Surah Al-Jumu'ah kan? Okey, Ya. kalau kita nak tengok apa kaitan, apa kandungan yang ada dalam surah Al-Jumu'ah. Semua tajuk yang adanya kebanyakannya tuan-tuan dah belajar. Okey. Jadi kalau kita bincangkan juga, jadi tuan-tuan punya knowledge tu Tak ada yang baru lah. Tak ada yang baru Ada tapi di belakang-belakang sikit. Kalau saya ajar sekarang saya ajar sekarang, nanti bila sampai ke ayatnya yang berkaitan tu nanti saya kena ulang balik. Okey. Ataupun saya ambil satu perkataan yang yang ni ada dalam buku, cuma saya nak refresh balik dan saya ada buat nota tambahan. Mudah-mudahan membantu tuan-tuan, iaitu tajuk kana lah Sebab nanti kita akan jumpa dalam ayat ni, ayat berikutnya kita akan jumpa perkataan kana. Memang banyak kana dalam Al-Quran. Okey. Bila jumpa kana ni apa tuan-tuan? Kita kena buat apa? Bila jumpa kana. Siapa ingat? Kalau dalam buku Murun, muka surat Murun, sekejap ya tuan-tuan, saya kena buka dulu. Sebab kana ni banyak sangat kita jumpa dalam Al-Quran. Surat berapa yang kana? Muka surat 200. Saya optimis yang kita semua dah belajar. Kalau buku biru buku biru pula. Buku Merun kalau buku kuning muka surat 121. Kalau dalam buku Merun yang ni 200 Okey, kalau dalam buku kuning muka surat 121. Tapi siapa yang ada buku Murun pakai buku Murun sebab dalam buku kuning penerangannya terlampau simple. Saya ulang balik. Siapa yang ada buku Merun buku merah atau Merun lah boleh tengok buku Merun. Sebab penerangannya agak detail berbanding dengan apa yang ada di dalam buku kuning. Buku kuning penerangannya agak simple ataupun ringkas. Okey. Dah belajar kan? Dah. Dah Okey. Baik. Sama. Ini versi digital siapa e-book dan ini adalah kalau tuan-tuan tengok Ustaz ni macam tak sama je kandungan muka surat, ada yang macam bawah. Saya rasa kat buku tuan-tuan tak ada ni yang bawah ni. Ada tak?
Kalau ada yang tak ada, maknanya tuan-tuan puan-puan sebab belajar awal sikit. Jadi yang ada pada tuan puan tu adalah versi cetakan yang awal. Yang ini cetakan yang latest ataupun terkini kita dah tambah baik. Apa yang terkurang, apa yang tak ada, yang tak lengkap kita telah tambah. Saya punya ada. Saya punya. Ada. Yang ada maknanya yang ni yang siapa yang ada tu buku yang terbaru lah. Siapa yang tak ada tu buku yang cetakan pertama. Okey. Baik, bila jumpa kana, apa yang kita kena buat? Bila jumpa kana, kita kena cari apa dia? Isim kana dan khabar kana. Okay. Baik, saya share nota saya lah. Supaya lebih mudah dan saya tak perlu tulis. Baik. Dan nota ni nanti saya akan masukkan dalam Telegram. Kalau dah lengkap Kalau belum lengkap saya tak dapat nak masukkan. Kana, mana kana? Kana. Okey. Nanti tak lama lagi kita akan jumpa Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu. Kat situ kita akan jumpa tajuk kana. Okey. Orang boleh nampak tak nota dekat skrin sekarang? Boleh nampak tak nota saya share dekat skrin sekarang? Nampak. Ada. Nampak okey. Kana akhwat kana. Muka surat 121 buku murun tadi muka surat apa? 200 ataupun 201 Saya edit teruslah saya masukkan nanti senang. Lepas ni nak rujuk. Kuning 121. Murun 201. Surat 201. Okey, tajuk ni memang betul kita dah belajar tapi ada saya tak pastilah sejauh mana saya mengajar tajuk ni sampai habis ataupun tidak. Sebab tajuk kanan ni dia agak besar juga sebenarnya saya kena tengok balik sejauh mana penerangan saya sebelum ini. Okey. Okey. Kalau bahasa Urdu kana pina hakna sana. Kana pina nak saya pun tak pastilah betul ke tak sebutan saya tapi orang kata makan minum tidur rehat. Okey baik. Kana dan adik-beradik dia. Kana wa akhawatuha. Akhwat ni adik-beradik Okey. Kana ni dia ada berapa? Kalau kat dalam buku tu dia ada berapa? Dalam buku merun. Ada satu je lah kana Adik-beradik kana tak ada disebut, saya tak pasti ada sebut ataupun tidak. Tapi kalau dalam buku kuning, dalam buku kuning ada ditulis ada 13 adik-beradik dia. Tapi fokus saya bukan nak cerita adik-beradik dia, saya nak cerita tentang kana Okey. Dia ada berapa adik-beradik? Ada 13. Pertama kana, yang kedua asbaha, amsa, adha, zalla, bata, sara 1 2 3 4 5 6 7 Laisa 8, Mafatihah 9, Mazala 10, Mabariha 11, Manfakka 12, Madama 13 Jadi semua ada 13. Tapi yang lain-lain ni saya tak nak fokus sangat sebab tak berapa banyak dalam Al-Quran. Kita nak fokus pada kana. Okey. Baik. Kana. Apa fungsi kana ni sebenarnya? Apa makna kana? Saya nak tanya. Tengok dalam buku, siapa yang ada buku murun boleh tengok buku murun tu ada tadi. Dekat dalam buku murun tu ada terjemahan dia. Sekejap. Ni. Boleh nampak sekarang? Boleh nampak tuan-tuan? Ada tapi tak ada pula makna dia. Boleh. Tak ada maknanya siapa yang tak ada makna kat dalam buku tu dia buku yang lama. Bukan buku yang lama, edisi pertama, cetakan pertama. Okey, cetakan yang latest kami dah masukkan yang ni. Ni makna dia. Karena memberi makna tetap, berterusan, sentiasa, berlaku, terjadi, patut, telah berlaku, dahulu berada.
Oh, banyaknya makna dia. Banyak pula makna dalam buku ni. Okey. Baik, saya bagi makna lain lah. Tuan-tuan dan puan boleh tulis kat nota dekat buku masing-masing. Saya ambil yang biasa jumpa lah Yang kat dalam buku tu banyak sangat. Oi, seorang lah. Ada. Kana maknanya dia adalah Dia punya tempat tu banyak lah. Kalau kita ni di sini ya. okey. Dia telah saya rasa macam saya ada sebut last week tajuk kana ni. Ada kan? Ke kelas yang lain? Ada. Belum. Ada. Ustaz. Belum. Kami Boleh. baru. Okey, dia saya tulis tepi sikit Kana yang ni saya terpaksa tulis nanti Ustaz tadi kata baru je buka nota. Apa tak tengok nota je sebab saya terlupa nak masukkan makna kana ni. Nanti saya kena edit dulu. Okey, kalau saya dah edit nanti saya bagi pada tuan-tuan puan lah dalam Telegram. Kana maksudnya apa? Dia Adalah. ataupun dia telah menjadi ataupun dia telah Banyaknya makna. berada ataupun dia dahulu ataupun dia je dia telah ataupun kita terjemah dia je tak payah terjemah apa dia je boleh faham ke kalau tengok terjemahan ni tak faham kan dia adalah apa dia adalah seorang imam baru faham dia telah menjadi apa dia telah menjadi guru besar baru faham dia telah berada di mana dia telah berada di kampung halamannya mana tak nampak ni dia telah berada di kampung halamannya baru faham okey dia dahulu seorang lecturer dia telah okey baik jadi ini antara makna kan ada beberapa makna yang mana makna dia memang tergantung tidak lengkap kita perlu kepada satu perkataan lain untuk melengkapkan makna kana saya ulang balik perkataan kana ni kalau kita jumpa makna dia memang tergantung tidak boleh difahami melainkan kita kena tengok perkataan ayat selepasnya baru boleh faham kalau kana saja tak faham okey baik dapat okey baik sekarang kita sambung dengan nota baik al-baitu jamil bila bincang tajuk kana ini berkait rapat dengan tajuk mubtada dan khabar mubtada dan khabar pula okey mubtada ni apa subjek khabar predikat mubtada ni subjek khabar predikat ataupun cerita okey rumah itu apa cerita dia cantik jamilun tu khabar lah okey kereta ini lawa okey bahasa Arab apa cerita tentang bahasa Arab ya tuan-tuan cuba buat cerita tentang bahasa Arab mudah ada jawapan rumit Berani nak kata mudah. baik bahasa Arab sudah rumit okey complicated ikutlah iaitu rumit complicated adalah cerita lah jadi mubtada ni subjek khabar ni predikat ataupun cerita lah orang negeri 9 kan dia cakap macam tu kita bahasa Melayu pun sebut khabar kan surat khabar cuma Melayu sebut khabar dia tak sebut khabar apa khabar khabar tu cerita lah apa cerita kalau orang negeri 9 macam mana dia cakap macam mana sini Dan nak khabar sini Dan nak khabar saya tak maaflah kalau saya punya sebutan tu tak jadi sangat sebab saya memang orang negeri 9 saya baru je bermastautin baru berpindah ke nilai baru jadi orang negeri 9 tak sampai baru masuk setahun lah saya masuk pindah 2010 tahun lepas bulan 10
Okay, ni kira baru setahun lah jadi orang nilai. Baik. Jadi khabar ni cerita Okay. Rumah itu apa cerita dia? Cantik. Baik. Jadi ini statement ini merujuk kepada present ataupun sekarang. Sekarang bila kita buat ayat jadi al-baitu jamilun, rumah itu cantik, maknanya kita bercerita tentang sekarang. Kita tengok cantik rumah tu. Itu tak ada khabar sekarang. Tetapi kalau kita nak kata dulu rumah tu cantik, sekarang tak tahulah. Dah husam, dah roboh dan sebagainya. Kan di antara makna kanan ni saya ada bagi apa? Apa makna dia? Dahulu kan? Sebelum inilah, sebelum ini. Dahulu. Jadi antara fungsi kita tambahkan, kita nak bagi tahu cerita itu untuk yang pas, yang dulu, sebelum ini. Dulu dia ustaz. Tak boleh lah ustaz ni sampai bila-bila sekali ustaz lah. Okay, dulu dia imam. Sekarang dia dah pencet. Dulu dia dulu dia polis, sekarang dia dah bersara, askar sekarang dah bersara. Dulu dia pilot, sekarang itulah kita kena doakan tuan-tuan puan, keadaan semakin pulih. Kita ialah dalam keadaan sekarang ni tak menentu. Di tempat saya, di taman saya ni pun ramai juga yang ialah ada yang terlibat dengan kru-kru kru-kru syarikat penerbangan lah, sama ada dia pilot dan sebagainya. Jadi dia orang ni sekarang ya tak dapat. Jadi kita doakanlah supaya Allah SWT mengangkat, jauhkan musibah ini ataupun keadaan makin pulih lah, dan dalam masa yang sama kita sama-sama lah jaga keselamatan masing-masing. Okay, sebab banyak yang terjejas dengan sebab penyakit ini. Okay, baik. Jadi bila kita tambahkan dia akan memberi makna apa? Dahulu rumah itu cantik. Dan bila kita tambahkan, maknanya konsep untuk kita tambahkan ini, ayat itu asalnya apa? Mesti mubtada dan khabar, subjek dan predikat. Kita tambahkan ni untuk menunjukkan makna telah berlaku past tense. Jadi bila kita tambahkan, ada dua perkara yang berubah, dua perubahan. Yang pertama apa? Baris. Ada dua perubahan yang berlaku. Yang pertama baris, mubtada baris apa ni? Mubtada baris depan. Kat sini al-baitu tetap baris depan, tidak ada perubahan. Yang berubah dia dekat sini. Jamilun bila tambah kana kena baca jamilan, tak boleh baca jamilun. Kalau kita buat ayat Muhammadun imamun, Muhammad seorang imam. Kalau kita tambah kana Muhammadun imamun imaman. Mun ke man? Man. Kalau kita buat ayat Muhammadun, Muhammadun baris depan, imamun, Muhammad seorang imam. Bila tambah kana Muhammadun imaman. Dulu Muhammad adalah seorang imam. Yang pertama berubah ialah baris. Kat sini depan jadi atas. Yang kedua istilahnya telah berubah. Mubtada telah ditukar sebutannya, dia punya nama berubah jadi isim kana. Apa makna isim kana? Isim kepada perkataan kana. Khabar akan jadi apa? Khabar ditukar istilahnya, ditambah kepada khabar kana. Jadi ada berapa perubahan? Ada dua. Yang pertama ialah baris. Yang kedua istilah. Mubtada jadi isim kana, khabar namanya ditukar kepada khabar kana. Setakat ni jelas tuan-tuan. Jelas. Baik. Saya nak bagi nampak lagi pada tuan-tuan. Kita ambil satu contoh lain. Ana marid. Ana saya. Isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan puan? Ana ni. Isim ke fi'il ke haraf? Isim.
Sim. Isim ya, isim apa tu? Macam ni lah, potong dulu, masuk dalam peti. Domir. Ya, Tomer. Tomer apa tu? Ana. Bubur. Apa makna Ana? Saya. Saya. Okey, kita ulang kaji kejap tuan-tuan dan puan. Tomer, tengok bingit. Sebut tiga-tiga ya. Ikut saya. Ping A. Tomer ikut saya. Huwa huma hum. Wahumahum. Hiya huma hunna. Ya. Humahuna. Anta antuma antum. Anta Antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana. ana nahnu. Apa makna ana? Saya. Saya. Laki perempuan. Puan. Ya. Ana laki ke perempuan? Dua-dua. Ya, boleh dua-dua. Apa makna anta? Anta? Tak. Kamu lelaki. Kamu lelaki. Kalau anti? Kamu perempuan. Perempuan. Kalau okey, kalau hum apa makna hum? Mereka. Mereka lelaki. Mereka lelaki. Okey, baik. Okey, itu saya tanya terjemahan. Okey, sekarang ni saya tanya pula saya tanya bahasa Melayu, tuan-tuan cuba sebut perkataan Arab ni bunyi apa? Kami. Macam mana nak sebut kami? Kami. Tengoklah. Nahnu tengok diagram tadi Nahnu kami okey. Kamu semua. Antum. Antum okey. Kalau dia perempuan. Ya. Ya. Okeylah tu. Baik, bila sebut ana tu isim okey, dan dia sebab sebenarnya mubtada khabar ni adalah ayat. Okey, saya kena reverse sikit. Ayat dalam bahasa Arab ada dua Satu ayat apa? Ayat yang mula dengan fi'il, satu lagi ayat dalam bahasa Arab disebut jumlah. Ayat ataupun jumlah. Yang pertama saya kena reverse sikit sebab kita ada penyertaan daripada peserta yang bukan baru, peserta memang sudah asal tapi mereka tak ikut sebelum ini. Jadi saya tak boleh pergi lagi sangat nanti takut tertinggal kereta api. Okey, baik, takut tertinggal terus. Baik. Jadi sebut jumlah ataupun ayat ni dia ada dua bentuk ayat. Satu ayat yang mula dengan isim, satu lagi ayat yang mula dengan fi'il. Mula dengan isim satu, mula dengan fi'il satu. Kalau mula dengan isim ini dia punya bentuk ayat ni jadi apa? Mubtada dan khabar, subjek dan predikat lah. Isim. Contohnya saya buat ayat tadi dalam nota saya tadi al-baitu isim lah, rumah. Rumah tu apa cerita ni? Cantik. Kereta itu baru keluar. Lagi apa? Cuaca hari ini panas. Okey, cuaca subjek, panas predikat. Ini satu bentuk ayat. Satu lagi bentuk ayat ialah fi'il. Kalau jumpa fi'il, perbuatan kita akan cari fa'il, pelaku, dan kita akan cari satu lagi maf'ulun bih, bangsa. Dalam masyarakat dia ada dua bentuk ayat saja. Satu ayat isim yang mula dengan isim. Jadi komponen ataupun bahagian yang ada dekat dalam ayat tersebut mesti dia adalah gabungan daripada mubtada dan khabar, subjek dan predikat. Kalau ayat mula dengan fa'il, perbuatan mesti cari fa'il, pelaku, dan cari maf'ul bih, mangsa ataupun yang kena buat. Contoh dia, kalau perbuatan ni contoh dia Ali makan nasi. Ali fa'il, perbuatan dia makan.
Fi'il. Fi'il dia makan dan maf'ul bihnya nasi. Imam baca Quran. Ini ayat orang lain dia cakap sebut fa'il dulu Orang lain sebut Imam baca Quran, Ali makan nasi, budak-budak itu main bola. Tapi orang Arab dia cakap fi'il dulu. Main budak-budak itu bola. Baca Imam Quran. Makan Ali nasi. Okey. Yalah itu bahasa dia dengan bahasa kita tak sama. Okey, jadi sekarang ni bila kita bincangkan tentang kana, dia berkait rapat dengan tajuk ini. Ya, asal ayat ini adalah tada khabar tada khabar. Rumah tu cantik. Faham? Tapi dia merujuk kepada sekarang, statement sekarang. Ya, ini ayat biasa ni merujuk pada statement ataupun kenyataan pada waktu sekarang. Rumah itu cantik. Saya sihat. Dia sakit. Kalau sebut ayat, dia sakit. Merujuk kepada waktu bila? Dah kan? Sekarang Sedang. Tapi kalau kita nak kata sebelum ini, kita kena tambahkan. Itulah fungsi dia. Sebelum ini dia sakit. Lama tak nampak dia. Sebelum ni dia sakit. Okey. Buruknya rumah ni. Teruknya. Sebelum ni rumah ni cantik. Okey. Gunakan lah. Okey, itu fungsi kana. Baik, berbalik kepada contoh yang saya share tadi. Ya, ana marid. Apa makna ana marid? Ini contoh saja jangan doa lah pula. Nanti kalau saya buat contoh nanti jangan ada yang amin pula kat belakang ni. Okey. Baik, ana marid, saya sakit. Ini contoh saja Maknanya kalau dalam bahasa Arab sebut ana marid, ini bila dia sakit Orang ni sakit bila? Kalau sebut ana marid, dia sakit Sekarang. Okey, kalau kita nak bagi tahu sebelum ini saya sakit, kita tak boleh guna ana, kena tambahkan ana. Boleh? Kena tambahkan ana. Okey, itu dia tak boleh guna ana dah Kalau guna ana marid memberi makna sekarang. Itulah kekurangan yang tidak ada dalam bahasa Melayu. Kekurangan yang tidak ada. Itulah kekurangan yang dalam bahasa. Itulah kekurangan bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu bila tanya, minggu lepas kenapa tak masuk kelas? Saya sakit. Jawapan dia saya sakit. Kalau tanya, ni kenapa tak masuk kelas ni? Ada kelas kan sekarang, kenapa tak masuk kelas ni? Saya sakit. Perkataan saya sakit ni tahu tak bila? Sekarang, minggu lepas akan datang? Sekarang. Tak. Kalau dalam bahasa Melayu ni, dalam bahasa Melayu dia sebut saya sakit ni, minggu lepas kalau tanya, kenapa tak datang minggu lepas? Saya sakit. Sama je. Okey, kalau tanya hari ni kenapa tak datang ni? Oh, saya sakit. Ada tak dalam perkataan saya sakit tu merujuk kepada mana-mana masa? Ada tak? Tak ada kan dalam perkataan saya sakit. Kita akan tahu dia sakit berdasarkan konteks ayat sebelum dia. Kalau saya tanya minggu lepas, maknanya sebelum ni lah. Kalau sekarang, hari ini maknanya sekarang lah. Kalau dalam bahasa Inggeris macam mana nak cakap sebelum ni saya sakit dengan sekarang saya sakit? Ada tak beza? Ada. Ya, apa beza dia? Jadi, Kalau sekarang saya sakit. Now, sekarang. Ataupun sebelum ni saya sakit. I'm sick. I'm sick. I'm sick tu bila? I am sick. Sekarang. Sekarang. Kalau sebelum ni? I was sick. I was sick. Saya pun tak pandai sangat tapi ini saya dapat sikit-sikit lah. Kalau I am sick maknanya sekarang. Kalau I was sick maknanya sebelum ini. Jadi I am dengan was tu merujuk kepada waktu yang berbeza. Ada sebutan yang sekurang-kurangnya dalam bahasa Inggeris dia ada tambah perkataan yang membezakan present dengan past. Dalam bahasa Melayu, semalam pun saya sakit, hari ini pun saya sakit, minggu lepas pun saya sakit, dulu kecil-kecil pun saya sakit juga. Dia tidak ada perkataan yang khusus. Dalam perkataan saya sakit tu tidak boleh ditentukan waktu dia sakit tu bila, melainkan tengok konteks ayat sebelum. Okay, jadi dalam bahasa Arab, bila sebut ana marid, I am sick. Terjemahan. Saya sakit sekarang.
Tapi kalau kita nak kata sebelum ini, saya sakit, itu subjek predikat lah. Saya sakit. Tapi kalau kita nak kata sebelum ini dia sakit, kita kena tambahkan. Okey. Itulah seperti dia. Cuma bila kita nak tambah ana, saya tadi ana kan? Betul? Ana. Macam mana nak campur ana dengan kana ni? Macam mana? Kana ana. Betul lah kan? Kalau ana marid, contoh ni. Kalau ana marid maknanya saya sakit. Kalau kita nak kata dahulu saya sakit, saya tambah kana je lah kat sini kan? Saya tambah kana. Contoh saja Tambah kana kat sini lah. Kana ana marid. Boleh tak? Kana ana marid. Boleh tak? Kana ni fi'il tuan-tuan dan puan. Kana ni fi'il. Okey. Tak ada. Notanya tidak ada dalam buku. Okey. Jadi fi'il ni apa yang berlaku untuk fi'il? Cuba tengok kuning A. Kuning A. Fi'il madi. Ya, fi'il madi. Fi'il madi ni dia ada berapa cara nak menyebut dia. Kita boleh pecahkan kepada berapa cara sebutan fi'il madi. Kita boleh pecahkan kepada bilangan dhamir yang ada iaitu 14. Jadi kalau kana yang pertama dia merujuk kepada simbol yang paling atas yang tidak ada apa-apa tambahan. Bila tidak ada tambah-tambah tidak tambah apa-apa di ujung, maka merujuk pada dhamir huwa, dia. Dia adalah kana imaman. Dia adalah seorang imam. Kana ustazan. Dia dahulu seorang ustaz. Kalau huma jadi macam mana? Kalau huma, kata orang empat. Kana. Kana. Kalau hu? Kanu. Kanu. Okey, baik. Jelas Maknanya bila kana ni kita tak boleh simple tambah kana macam huwa, dia bukan konsep macam tu. Kita kena gunakan apakah dhamir yang mewakili ana ni, apa dia? Nanti kita akan cuba kat bawah. Daripada situ kita akan tahu sebutan kana jadi macam mana. Okey? Cuma untuk memudahkan tuan-tuan dan puan, untuk kita buat exercise pecahan kana ni sebab dah ada dalam buku, jadi kita boleh tengok dalam buku pula. Dalam nota yang saya share tadi, gambarnya, skrinnya pada tuan-tuan dan puan. Jadi kita tengok je lah di sini. Nota saya ni agak panjang Saya akan skip yang belum sampai lagi, saya biarkan dulu Kita fokus kepada pecahan kana Okey, yang ni boleh nampak tak tuan-tuan dan puan? Boleh nampak? Nampak. Tuan-tuan dan puan jangan tengok fi'il mudhari' fi'il amr ni biar dulu pejam mata Saya sebenarnya nak asingkan tapi tak sempat tuan-tuan dan puan. Sebab nak buat nota ni takes time lah Saya nantilah kalau sempat nanti saya pecahkan buat satu page ni satu fi'il. Okey, kita buat exercise. Tuan-tuan dan puan boleh tengok je nota ni, tengok skrin saja, ikut saya sebut kita pecahkan perkataan kana. Saya ambil masa sikit lagi habis yang ni kita akan sambung surah Al-Jumu'ah insya-Allah. Okey, sebab nanti kita akan jumpa ni kanu ni insya-Allah. Okay, baik, ikut saya. Huwa kana. Wa Kana. Huma kana. Ma kana. Hum kanu. Hum kanu. Hiya kanat. Hiya kanat. Huma kanata. Huma kanata. Hunna kunna. Kunna kunna. Oi, peliknya ustaz ni, tadi kaf ni semua baris atas ni, tiba-tiba sampai hunna kaf baris depan pula. Okey, biarkan. Jangan fikir-fikir, jangan merenung sangat. Kenapa saya boleh bagi tahu alasan dia di sini yang senang untuk saya bagi ialah dekat lepas dalam 3 huruf ni kaf, huruf yang kedua huruf apa? Kana ni huruf yang kedua dia huruf apa? Alif. Yang alif ni huruf sihat ke huruf sakit? Sakit. Okey. Jadi bila ada huruf sakit ni memang banyaklah perubahan yang berlaku. Okey. Jadi bila sampai hunna, semua kaf ni kena tukar kepada baris depan sampai habis ke bawah. Semua depan berlaku.
Okey, dan tak nampak dah alif ni. Ustaz, mana pergi alif ni? Biarkan. Dia dah hilang. Kenapa dia hilang? Tak saya nak cerita panjang lah. Nanti takut sakit yang ada kat urut ni berjangkit. Okay. Biarkan je dia di situ. Tak payah pening-pening, kita ikut je. Okey, semula daripada awal. Huwa kana. Wa kana. Huma kana. Huma kana. Hum kanu. Hum kanu. Ni perkataan kanu ni sangat banyak dalam Al-Quran, tuan-tuan. Jadi kalau huwa, huwa dia adalah, kalau kanu mereka semua adalah, mereka semua telah menjadi orang yang zalim. Mereka semua dahulu mereka semua dahulu menzalimi ataupun mereka semua dahulu tidak beriman. Jadi banyak perkataan kanu dalam Al-Quran. Okey, kita sambung. Hiya kanat. Hiya kanat. Huma kanata. Huma kanata. Hunna kunna. Kunna. Kun. Anta kunta. Anta kunta. Okey. Pernah dengar kunta? Kunta kinting. Baik, kunta kunti. Okey. Semula anta kunta. Anta kunta. Antuma kuntuma. Antum kuntum. Antum kuntum. Kuntum ni biasa jumpa dalam Al-Quran. Iaitu apa? Ayat yang famous yang selalu orang biasa dengar. Kuntum apa? Kuntum khaira ummatin. Kamu semua adalah sebaik-baik umat. Kamu semua telah menjadi sebaik-baik umat. Kamu semua telah berada sebaik-baik umat. Kamu semua dahulu sebaik-baik umat. Yang mana sedap? Kamu semua adalah sebaik umat. Kamu semua telah menjadi sebaik-baik umat. Kamu semua telah berada, tak kena. Kamu semua dahulu sebaik umat pun macam tak kena. Jadi yang mungkin, yang okey ialah kamu semua adalah sebaik-baik umat. Kamu semua telah menjadi sebaik-baik umat. Jadi kalau kuntum saya tak faham. Okey, kita sambung. Anti kunti. Anti kunti. Antuma kuntuma. Antuma kuntuma. Antunna kuntunna. Antunna kuntunna. Ana kuntu. Nahnu kunna. Nahnu kunna. Okey, jadi kalau kita nak kana nak campur dengan ana, kita tak boleh sebut kana, ana tak boleh. Dia akan jadi apa? Kuntu. Maknanya bila sebut kuntu dalam tu dah ada dah. Dia dah ada package ana kat dalam tu. Okey? Boleh dapat Boleh Tuan Rahman? Okey, jadi daripada contoh tadi di atas, okey, bila sebut ana marid, ana marid, saya sakit. Kalau kita tambah kana nak campur ana, kita tak bolehlah sebut kana ana. Kita kena sebut kuntu. Apa makna kuntu? Dahulu sebelum ini saya sakit. Jadi cuma di sini yang pertama apa yang berlaku atas ayat asalnya ialah mubtada khabar. Mubtada khabar, tapi bila tambah kana dia tidak ada dah mubtada khabar, dia akan jadi cari isim kana dan khabar kana. Cuma di sini ada satu formula, nanti next week lah saya cerita kena mengulang kaji juga ni tapi untuk malam ni cukup untuk sekadar ini saja sebab kalau saya teruskan nanti tak sempat nak masuk apa-apa surah apa ayat pada malam ini. Okey, cuma yang kita nak sentuh sikit lagi di sini ialah saya sebut tadi mubtada baris apa? Ada baris depan. Okey, kat sini ana ni baris depan ke? Atas. Tak kan? Tuan-tuan pernah dengar tak perkataan mabni? Mabni? Ya. Ya, mabni tu apa dia?
Tak boleh Tak berubah. berubah. Tak boleh berubah kalau tuan-tuan nak tengok rujukan cepat pantas boleh tengok purple diagram warna purple E. Purple E. Tengok isim, tengok yang sebelah kiri. Sebelah kiri ada tulis apa? Purple A bukan purple B. Purple A. Domain. Okey. Mabni kan? Mabni ni yang kepal tidak boleh berubah. Yang pertama apa dia? Domain. Jadi domain ni mabni biarlah dia walaupun mubtada pada depan. Mubtada pada depan tapi kalau ana ni duduk kat tempat mubtada biar je. Baca je ana. Tidak perlulah kita tukar baris sebab hukum dia adalah mabni. Okey, jadi di dalam tu jangan ditanyalah pula Ustaz. Ustaz kata mubtada pada depan ni tak pada depan pun sebab dia domain hukum dia mabni. Jadi maridun khabar pada depan. Tapi bila kita tambahkan kana campur ana kita tak boleh sebut kana ana kan? Dia akan jadi kuntu. Jangan tengok sangat dekat kuntu ni. Tengok dekat ujung dia. Maridun jadi maridun. Okey, jadi apa beza atas dengan bawah? Kalau bahasa Melayu tidak ada beza. Saya sakit, bawah saya sakit saja. Cuma kena tambah sebelum ini. Tapi orang Melayu tak sebut pun sebelum ini. Dia sebut sakit, saya sakit. Okey, jadi kalau dalam bahasa Inggeris atas ini I am sick. Yang bawah I was sick. Boleh? Nampak ya beza? Ana marid dengan kuntu marid. Kalau ana sekarang, kalau kuntu sebelum ini. Saya ulang balik, kalau guna ana saja sekarang. Kalau sebelum ini kuntu. Okey, saya nak try tuan-tuan puan Saya try. Okey, kalau kita nak buat ayat saya apa ya? Apa kerja yang paling senang nak sebut? Kerja dalam bahasa Arab. Tidur. Ya, tidur. Saya tidur. Ana muallim. Muallim. Apa makna muallim? Guru. Muallim maksudnya guru. Okey. Macam mana nak sebut saya guru sekarang? Ana muallim. Ana muallim. Kalau sebelum ini? Kuntu mualliman. Kuntu mualliman. Okey. Kalau sekarang saya imam contohlah nanti kan kata Ustaz kami perempuan mana boleh jadi imam. Contoh saja Okey, kalau kita nak kata sekarang saya imam? Ana imam. Ana imam. Kalau sebelum ni? Kuntu imam. Kuntu imaman. Boleh nampak tuan-tuan beza? Okey, kalau ana marid sekarang. Okey, kalau sakit. Sebelum ni sakit, macam mana nak sebut? Belum. Maridun. Kuntu, kuntu maridan. Kalau sekarang? Ana. Ana marid. Ana marid. Okey, boleh Okey, baik. Ada soalan tak tuan-tuan dan puan? Setakat ini. Tak ada Okey, baik. Kita sambung ayat yang kedua surah Al-Jumu'ah. Okey, dan saya tak boleh nak share nota lagi sebab saya tak sempat buat. Baru ni sebenarnya saya ada pernah dengar hari Khamis lepas. Semalam lah, Khamis lepas pula. Semalam lah. Semalam tengah hari saya buat pernah dengar untuk level baca kitab. Tak ada baris, kitab gondol yang itu kira level yang agak tinggi juga. Okey, jadi minggu ni saya agak masa tu agak padat sedikit. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya akan buatkan nota saya akan ambil. Jadi kalau nota yang saya kata nak masuk dalam Telegram tu kalau belum masuk lagi dia maknanya saya belum sempat mengedit lagi tambah Saya setiap kali kelas kadang-kadang ada perkara yang baharu daripada respon peserta-peserta yang saya rasa perlu untuk tambah, maka saya akan tambah. Itulah penyebab kadang-kadang nota tu saya lambat sedikit upload. Tapi video rakaman kelas insya-Allah selepas setiap kali habis kelas saya akan cuba upload terus.
Tapi bukan lepas at the end habis itulah saya terus masukkanlah sebab saya perlu masa untuk bila saya record Zoom ni, bila saya berhenti, bila kita berhenti bila kita dah stop kelas bila saya dah leave, barulah Zoom dia akan proses dia akan proses rakaman ni, dia akan ambil masa dalam hampir, tengoklah tengok kadang-kadang 40 minit, sejam baru dia boleh ready, baru dia akan masuk dalam laptop, baru saya boleh upload masuk dekat dalam Telegram. Jadi akan ambil masa lah maknanya sekurang-kurangnya sebab kelas tu dalam sejam, selepas tu baru saya boleh upload video rakaman. Adapun nota kemungkinan saya akan masukkan lewat sedikit, kalau dah ada baru saya masukkan insya-Allah, atau bukan ada dah lengkap baru saya akan masukkan. Baik. Ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Huwa, siapa tahu makna huwa tadi? Apa makna huwa? Dia, Apa makna huwa? Dia lelaki perempuan. lelaki. Okey, huwa di dalam ayat ini merujuk kepada siapa? Saya ulang balik terjemahan ayat pertama. Sentiasa bertasbih kepada Allah, segala makhluk yang berada di langit dan segala makhluk yang berada di bumi. Bertasbih kepada Allah yang sifat dia yang maha memiliki, yang maha suci, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dialah yang mengutuskan nabi-nabi. Dia mengutuskan nabi kepada golongan yang ummi. Dia tu merujuk kepada siapa tuan-tuan? Wah. Allah. Dia ni merujuk kepada Allah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Ada minhum ya? Ada minhum kan? Minhum. Alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Rasulan minhum. Okey, sampai situ Alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Okey, huwa tadi tuan-tuan dah jawab apa makna huwa tadi? Dialah. Allazi Yang. isim apa tu namanya? Huwa tadi dhamir kan? Dhamir apa ni huwa? Dhamir apa? Munfasil. Munfasil terpisah. Popular Allazi popular tak? Isim Mausul. mausul. Ya, isim mausul. Okey, lagi yang popular apa? Fi. Haraf Jar. jar. Okey, baik. Kita ulang kaji sikit haraf jar. Sebelum tu kita ulang kaji isim mausul dulu. Tengok ping A. Ping A.
Ulang tujuannya. Ping A tengok isim mausul tengah-tengah atas Ping A isim mausul tengah-tengah atas. Ikut saya ulang kaji isim mausul ikut saya. Kalau kita sebut seorang lelaki yang allazi, Allazi. alladzani, alladzaini, Allazani. Allazaini. Laini. alladzina, Allazina. allati, Allati allatani, allataini, Allataini. allai, allati, Allai. man, ma. Man. Ma. Jumpa kat tengah-tengah tu man dengan ma Okey, kemudian untuk haraf jar ni, haraf jar ni kita tak sebut semualah, saya tanya terjemahannya saja random. Tengok hijau A. Ni hijau A. Ya, baik. Apakah makna fi? Fi. dalam Dalam. Dalam. Okey. Makna rubah. Rubah. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Min. Daripada. Okey, sekarang saya terjemah Melayu, tuan-tuan cuba sebut sebutan Arab dia. Atas. Apa atas dalam bahasa Arab? Haraf jar? Ala. Ala. Bagi. Bagi ataupun untuk? Li. Li. Okey, baik. Satu lagi. Tentang. An. Okey, dulu satu. Okey. Baik. Al-ummiyina ni cakap Melayu, ummi. Ya, ummi tu apa dia? Ummi ni apa? Bukan ummi ibu tu ya, tuan-tuan. Ummi ni apa dia ummi? Tidak boleh membaca. Tidak boleh membaca, tidak boleh menulis Okey. Cuma seorang ke ramai ni? Ummiyina. Seorang ke ramai? Ummiyina. Seorang ya. Seorang ya. Tak apa. Okey, cuba tengok hijau B. Hijau B pula. Ini sesi mengulang kaji kita Hijau B. Ya. Tengok perkataan yang ada simbol-simbol. Jadi hijau B ni untuk pecahan bilangan dan jantina untuk isim. Okey, kalau satu dia tidak tambah apa-apa kat belakang lah. Kalau dua tambah a ni ataupun ai ni. Kalau ramai tambah una ataupun ina. Betul? Ya. Okey. Ada tak simbol-simbol dekat sini? Simbol salah satu una, ina, ani, aini kat perkataan ummiyina. Ada Tidak. tak tambah? Tak ada ya? ada muzakkar. Okey. Ikut saya. Kalau kita sebut satu orang ummiyun ejaan dia ummiyun. Yun. Seorang. Ikut saya. Ummiyun. Kalau dua ummiyani. Ummiyaini. Kalau ramai ummiyuna. Ummiyina. Jadi ummiyina ni seorang ke ramai? Ramai. Ya, ramai. Kat mana ramai dia tu ada ina lah di ujung. Memanglah Ustaz tak ada ina. Ya betul lah. Kita nak mudah ingat. Kita ingat perkataannya ada ya nun dekat ujung biasanya merujuk kepada ramai. Muslimina, mu'minina, kafirina, syakirina, salihina. Ramai orang lain nama salihin kan? Salihin tu ramai sebenarnya bukan seorang. Macam nama saya Mujahidin pun ramai. Ada yang nun belakang. Ustaz ni ramai lah. Kalau seorang Mujahid.
Kalau dua mujahidah ni kalau ramai mujahiduna, mujahidina. Okey, malam ni saya ulas nama saya sendiri. Sebelum ni Ustaz bukan main lagi ulas nama orang tak betul lah, itu tak betul sebenarnya nama saya pun kurang tepat tapi tak ada masalah. Okey. Sebab yalah nama ni kan orang yang bagi dulu, orang dulu mereka kita tak tahu kan guna yang tepat jadi sekurang-kurangnya tidak makna tu tidak memberi makna yang tak bagus apalah, cuma tidak tepat dari segi penggunaan bilangan saja okey. Jadi ummiyina ni bukan seorang tapi Ramai. ada yanun kat belakang okey. Rasul, ni pun cakap Melayu. Saya tanda right yang saya tanda right ni semua adalah yang popular. Rasul bukan popular. Bahasa Melayu Sebab simbol kita ni yang saya boleh refresh balik simbol kita yang pertama kalau pangkah X pangkah ni popular. Yang ada kat mana popular ni? Ada dekat dalam diagram warna pink. Wah, ada kan dalam pink kan? Domir. Betul. Okey, tanda pangkah. Al-Lazi isim mausul tadi kita dah ulang kaji dalam pink popular. Haraf jar dekat pink B. Terbalik. Haraf jar dekat dalam pink B. Betul lah dekat hijau A memang ada haraf jar tapi dekat dalam pink B pun ada. Okey, kemudian ummiyina cakap Melayu. Yang tanda right ni pula adalah untuk bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita dah guna dah. Kataan ummi ni dah ada kan dalam bahasa Melayu. Seorang nabi yang ummi. Dan kita pun tahu ummi ni maksudnya tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Kemudian Rasul pun cakap bahasa Melayu juga kan. Rasulullah Min Cari. haraf Baru je mengulang kaji tadi. Haraf apa? Min. Haraf ja kan? Tadi haraf ja. Kemudian Domir. Okey, baik. Okey, jadi kita dah tahu huwa dia allazi, apa makna allazi? Kita terjemah dulu Huwa dialah allazi Yang bahasa saya skip dulu sebab ini kita tak tahu makna dia. Fil ummiyina. Saya terjemah teruslah bahasa dia telah mengutus. Dialah yang ni kalau nak lebih faham dia ni kita letak dalam bracket ayat terjemahan. Dialah yang dialah yang dia telah mengutus dalam. Asal mana fi dalam kan? Kita boleh juga terjemah fil ummiyina di kalangan fil ummiyina di kalangan orang-orang Arab. Sejak saya kena tengok dalam Taksib bin Ar-Rahman macam mana mereka terjemahkan. Dalam kalangan dia telah mengutus fi dalam kalangan. Kalangan ni saya letak dalam bracket Yang saya letak dalam bracket ni maknanya sama ada dia tak ada dalam tulisan ataupun kita tak boleh terjemahkan supaya ayat itu lebih Melayu. Dia telah mengutuskan dalam kalangan al-ummiyina. Apa makna al-ummiyina tadi? Tak tahu membaca. Orang-orang Arab ini ditambah orang-orang Arab yang ummi. Saya kena terjemah yang ni dulu sebab ni bahasa Melayu. Orang-orang Arab yang ummi ni maksudnya apa? Tak tahu baca dan tulis.
Okey, dialah yang telah memutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummi yang tidak tahu membaca dan menulis. Oh, ada tak nampak ya? Silau. Baik. Dialah yang telah mengutus dalam kalangan orang-orang yang ummi, orang-orang yang ummi yang tidak tahu membaca, rasulan. Berapa ni bilangan rasul? Satu ke ramai? Rasulan. Ramai. Ramai. Ya. Satu. Kalau satu, okey. Tengok balik hijau B. Ikut saya. Seorang rasul kita sebut rasulun. Nah, dia boleh baca 3 baris lah. Dia boleh baca rasulun, boleh baca rasulan, boleh baca rasulin. Okey. Sekejap ya, tuan-tuan, saya nak kena tutup lampu. Sebab ada silau pantulan dekat dua tempat ni saya memang tak boleh nak adjust dah. Kat sini dengan sini ni memang saya dah tak boleh nak adjust Sebab kalau adjust juga nanti langsung tak nampak. Okey, baik. Saya ada beli lampu yang lampu yang studio yang besar Tapi kalau nak pakai lampu tu pun dia nak setting dia tu memang agak susah kita nak cari angle ataupun sudut yang tidak ada menyebabkan pantulan cahaya dekat whiteboard dan memang agak susah sih sebab sekarang saya one man show saya lah yang mengajar, saya lah yang muntik yuran dan sebagainya. Jadi saya tak dapat nak buat nak adjust. Saya dapat buat macam ni je lah yang ada sekarang ni. Okey, jadi rasul kalau seorang kita sebut rasulun. Ikut saya rasulun. Rasulun. Kalau dua rasulani, rasulaini. Kalau ramai rusulun. Rusulun. Rusulun macam ni aja ada Kalau ramai rusulun. Rusulun. Jamak apa ni tuan-tuan dan puan? Ingat tak? Jamak apa ni? Nama dia. Ikut kaedah ke tak ikut kaedah ni? Tak ikut. Jadi yang tak ikut kaedah ni nama dia apa? Jamak Taksir. Okey, jadi Allah telah mengutus sebenarnya Nabi yang diutuskan kepada bangsa Arab berapa orang? Nabi yang diutuskan kepada bangsa Arab berapa orang? 1. Sebab ayat ni cerita tentang Nabi Muhammad tuan-tuan. Jadi sebenarnya rasul ni yang diutuskan seorang je lah, seorang rasul Rasulan itu seorang rasul. Cuma kalau ditanya untuk maklumat tambahan Nabi-nabi yang bangsa Arab ada 4 orang saja. Yang pertama apa? Nabi Saleh. Yang kedua Nabi Hud. Yang ketiga Nabi Syuaib. Yang keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Nabi Saleh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Syuaib alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 orang nabi yang diutuskan kepada bangsa Arab. Okey, cuma dalam ayat ni sebab nak menceritakan sebab ini ayat Quran tuan-tuan. Okey. Dialah yang mengutuskan di kalangan orang-orang Arab yang ummi rasulan, seorang rasul. Jadi seorang rasul di sini merujuk kepada siapa? Nabi Muhammad. Seorang rasul. Min? Apa makna min? Seorang rasul di sini merujuk kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad. Seorang
Rasul iaitu merujuk kepada Nabi Pada. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Muat saya terus muat tulis Rasul iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, saya tak dapat nak tulis Nabi itu yang sebatang. Okey, seorang Rasul iaitu Nabi Muhammad. Minhum, apa makna min? Dari. Dari Dari mereka kan. Dia telah memutuskan di kalangan orang-orang Arab yang tidak tahu menulis dan membaca seorang Rasul dari kalangan mereka. Dari kalangan ataupun bangsa. Malah saya tulis terima kalangan saja. Dari kalangan mereka. mereka. Penting tak tambah minhum ni? Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Penting tak minhum ni? Penting. Allah mengutus Nabi dari kalangan mereka sendiri. Allah mengutuskan kepada orang Arab seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Penting tak? Dari kalangan mereka tu apa tujuan kita tambah minhum ni? Umat. Allah mengutus Nabi, Allah mengutus seorang rasul kepada orang Arab yang mana rasul ini daripada kalangan orang Arab. Kenapa kena tambah rasul itu dari kalangan orang Arab? Kenapa tak sebut rasul saja? Allah mengutuskan rasul kepada orang Arab. Kenapa betul? Ustaz ni tak payahlah tanya banyak-banyak sangat. Cerita je lah. Okey. Dia beza dia kalau buat ayat Allah mengutus seorang rasul kepada bangsa Arab. Kalau tidak ada minhum memberi maksud bahawa rasul itu umum, sama ada rasul itu orang Arab ataupun bukan Arab. Betul? Kalau saya buat ayat Allah mengutus seorang rasul kepada orang Arab. Rasul itu orang Arab ke tak? Tak jelas. Tak jelas, tak ada clue, tak ada apa-apa petunjuk yang menunjukkan bahawa rasul itu mesti orang Arab. Boleh jadi bukan Arab, boleh jadi orang Arab, dua-dua boleh. Tetapi tujuan ditambah minhum ini menunjukkan bahawa Nabi itu adalah daripada kalangan bangsa Arab. Diutus kepada orang Arab. Kenapa tu? Kenapa perlu tak kita tambah itu? Apa ni? Daripada kalangan bangsa Arab ni kita sebut apa kepentingannya rasul itu daripada kalangan orang Arab ialah nak bagi tahu bahawa kalau kita tengok ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran bila Allah sebut Nabi Nuh, Nabi Lut kepada kaum Lut kami utuskan saudara mereka iaitu Nabi Lut. Kepada kaum Ad kami utuskan saudara mereka iaitu Nabi Hud. Kepada kaum Samud kami utuskan saudara mereka Nabi Saleh. Hud kepada kaum Ad. Nabi Saleh kepada kaum Samud. Wa ila Madyan akhahum Syuaibah kepada kaum Syuaib, kepada kaum Madyan kami utus saudara mereka juga iaitu Nabi Syuaib. Tujuan Allah sebut saudara mereka daripada kalangan mereka, daripada bangsa mereka ialah apa? Nak bagi tahu bahawa rasul-rasul yang diutuskan ini sebenarnya ialah daripada kalangan mereka sendiri. Sebab kita tuan-tuan dan puan, kita ni sebagai kita manusia ni kalau dalam rumah kita sendiri, adik-beradik adik-beradik, kita ni sebenarnya senang tak dengar cakap daripada orang luar? Senang. Kalau orang luar suruh kita buat apa-apa, tak kenal orang daripada luar datang kampung tiba-tiba suruh buat tu buat ni, kita nak ikut ke tak? Tak ikut. Kita lebih mudah mendengar kata-kata daripada orang yang ambil. Jadi kalau Allah utuskan rasul, tak tahu tiba-tiba je datang satu kampung terus sampaikan dakwah kat tempat tu. Tak tahu dia daripada mana, entah golongan mana, orang mana, bangsa mana, tak tahu. Jadi orang kampung tu senang ke tak nak terima? Susah. Jadi sebab itulah tradisi. Dalam ayat Al-Quran yang Allah sebut
kebanyakan tempat rasul-rasul itu adalah daripada kalangan bangsa tersebut. Jadi dia tahu culture, tahu adat kebiasaan mereka. Jadi dakwahan dia yang disampaikan itu lebih mudah diterima. Okey, baik. Okey, cukup. Sekarang ni kita nak tengok grammar sikit je. Kita tak payah pergi dalam-dalam sangat. Okey. Ayat ini mula dengan isim, betul Tuan Rahman? Wa ni isim kan? Wa ni isim kan? Betul. Ya. Betul? Jadi kalau ayat isim ni jadi apa tadi? Mubtada. Tidak. Saya nak clearkan yang bawah ni. Sekejap saya screenshot. Okey, dah yang bawah ni dah Dah. Mana khabar dia? Khabar dia al-lazi. Yang ni tak apa, saya bagi bonus. Yang susah-susah ataupun susah nak cari saya perlu bagilah jawapan ni. Ada. Al-lazi ni jadi khabar. Kalau ikutkan saya ajar awal-awal tadi, mubtada baris depan, khabar baris depan. Dua-dua mubtada khabar baris depan. Tapi kita kena tahu bahawa huwa adalah dhamir. Mubtada ni baris depan, khabar baris depan. Kenapa dua-dua ni tak baris depan? Sebab baik, bahasa ni maksudnya dia telah mengutus. Daripada terjemahan saya ni, dia telah mengutus. Apakah perbuatannya dekat terjemahan ni? Perbuatan dia apa? Mengutus. Siapa yang mengutus? Allah mengutus. Dia lah, dia iaitu merujuk pada siapa? Dia ni merujuk kepada Allah. Jadi perbuatan dia mengutus, fi'il, dan pelaku dia buat dia. Okey. Utus apa? Dia telah mengutus di kalangan orang-orang Arab yang tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca seorang rasul. Perbuatan dia mengutus, yang mengutus dia iaitu Allah. Utus apa ni? Dia mengutus apa? Rasul. Jadi dalam bahasa ini dah ada perbuatan dan pelaku, dan kena cari apa satu lagi? Bila ada fi'il, perbuatan, bahasa mengutus, kena cari pelaku yang membuat perbuatan tadi, fa'il, dia, dan kena cari satu lagi apa dia? Maf'ulun bih. Iaitu mangsa. Ataupun objek, ataupun sesuatu. Kalau utus, orang yang diutus. Siapa yang diutus dalam ayat ni? Rasul. Okey, jadi bahasa ni fi'il lah. Fi'il. Boleh tak saya kata ni fi'il mudhari' bahasa? Boleh tak? Fi'il mudhari'. Tak. Sebab fi'il mudhari' kena ada apa di pangkalnya? Mesti ada alif, nun, ya, ta, anita. Ni tak ada anita. Ini fi'il madhi ya. Fi'il madhi. Bila jumpa fi'il kena cari fa'il. Belah. Okey, siapa yang utus tadi? Tuan-tuan dah jawab dengan betul tadi Yang utus ialah dia. Dia ni merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Allah. Okey. Jadi cara nak cari fa'il, kita ulang ringkas saja Baik, cara nak cari fa'il mula-mula cari isim baris depan. Cara nak cari fa'il mula-mula kita cari isim baris depan. Ada isim baris depan kat sini. Fi al-ummiyina rasulan baris atas bingung, tak ada kan? Kalau tak ada isim baris depan, kita carilah dhamir yang tersembunyi. Apakah dhamir yang tersembunyi dekat ba'asa? Fi'il madhi. Nak tahu macam mana Ustaz? Nak tahu dhamir yang tersembunyi? Tengok kuning A. Tengok kuning A. Kuning A, fi'il madhi kalau tidak ada tambahan alif di hujung. Tak ada alif, tak ada waw, tak ada ta,
Melibatkan domir apa tu tuan Puan? Wah. Yang fi'il madi kalau tak ada tambahan apa di hujung domir dia apa? Huwa. Wah. Jadi fa'il dia huwa lah di sini. Huwa ni merujuk pada siapa? Allah. Dia iaitu Allah telah mengutus, dan mana maf'ulun bih tadi tuan pada jawab dengan betul, iaitu Rasulullah. Ustaz jauhnya. Tak ada masalah sebab orang Arab maf'ulun bih ni dia baris atas. Orang Arab dia tengok baris. Dia tak tengok siapa datang dulu, siapa datang kemudian. Okey. Sebab itulah dia boleh terbalik-terbalik. Sepatutnya kalau kita ikut hukum tata bahasa yang kita belajar tadi, yang saya terangkan ringkas tadi, jumlah yang ayat yang mula dengan fi'il, dia punya susunannya bila ada perbuatan fi'il kena cari pelaku dan cari maf'ulun bih mangsa. Ali makan nasi. Tapi dalam bahasa Arab dia boleh selang kat tengah-tengah tu dengan apa-apa berkaitan. Sebab orang Arab dia tak tengok susunan. Orang Arab dia tengok baik, kalau kita Melayu tak boleh tukar-tukar kan? Boleh tak saya tukar Ali makan nasi, nasi makan Ali? Boleh tak? Dalam bahasa Arab ni boleh, dia terbalik-terbalik pun dia tetap kalau dia terbalikkan tulisan tapi baris dia tu ditekankan ke aslian baris tu, dia tetap tahu. Kalau nasi tu duduk dekat depan, nasi Ali makan. Nasi makan Ali pun orang Arab tahu nasi itu yang dimakan. Sebab dia bukan tengok pada susunan, dia tengok pada baris. Maf'ulun bih baris atas. Tapi kita bahasa Melayu tak. Kita kena tengok pada susunan. Terbalik je makna lari. Ali makan nasi, nasi makan Ali. Dah makna lain. Okey, jadi di dalam bahasa Arab dia kadang-kadang diselangi maf'ulun bih dia fi'il, lepas tu fa'il, lepas tu maf'ulun bih duduk jauh. Tak ada masalah. Sebab orang Arab dia bukan tengok susunan. Orang Arab fokus pada okay. Yang ni dah habis lah ni. Fi harafjah. Lepas harafjah al-ummiyinan kita panggil apa? Selepas haraf. Okay. Min ni harafjah pun selepas haraf. Habis. Ada soalan tak tuan Muhammad? Ada okey, cukuplah cukuplah untuk malam ni. Sebab ayat ni agak panjang juga Dia tak habis lagi ni. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ayat ni tak habis lagi, nanti insya-Allah kita akan sambung ayat yang rangkap yang seterusnya minggu hadapan insya-Allah. Dia adalah kalau kita tengok subjeknya dia iaitu Allah. Apa ceritanya? Tuhan dia menghantar atau mengutus seorang rasul di kalangan mereka sendiri kepada kaum Arab yang ummiyin. Okey, saya nak masuk sikit lagi Saya ambil masuk sikit lagi. Kenapa ummiyin ni ramai? Okey, kenapa ummiyin ni ramai? Kenapa jamak perkataan ini? Adakah orang-orang Arab ni semua tak pandai membaca? Kenapa Allah sebut Allah mengutus kepada orang-orang yang pakak-pakak semua tak pandai baca, tak pandai menulis? Kenapa? Kenapa jamak? Kenapa amat? Sebab majoriti orang Arab ketika itu tak pandai baca, betul? Tak pandai tulis. Kenapa? Kenapa guna perkataan ummiyina? Kenapa jamak? Sebab kebanyakan bangsa Arab pada waktu itu tidak pandai baca dan tidak pandai menulis. Okey, dan kita janganlah rasa macam tokohnya dia orang tu tak pandai baca, tak pandai menulis. Kita dulu zaman dulu macam mana?
Kita orang Melayu ni semua pandai baca ke? Saya rasa lah zaman-zaman dapur Melaka dulu zaman sebelum-sebelum ni lah sebelum sekolah sekarang sekolah ada banyak dekat dalam pedalaman pun ada sekolah dulu tahun 70-an, tahun 50-an, tahun 18 mungkin ramai juga di kalangan orang Melayu yang tidak pandai baca. Kalau yang duduk di kampung-kampung jadi mereka tak sekolah, tak pandai membaca. Jadi kenapa Allah sebut al-ummiyina di dalam ayat ini yang merujuk kepada orang Arab? Kenapa? Sebab majoriti orang Arab ketika itu kebanyakan mereka tidak pandai membaca, hatta Nabi sendiri pun digelar sebagai ummi, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Namun itu adalah satu kemuliaan untuk Nabi, sebab walaupun Nabi tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tapi Nabi boleh bercakap dengan begitu fasih. Perkataan-perkataan yang diungkapkan oleh Nabi sangat fasih. Dan sebab itulah orang Arab dulu cara dia nak mengekalkan kefasihan, keaslian bahasa, bila dapat anak dia orang akan hantar ke kampung-kampung nak belajar bahasa, sebab orang kampung duduk di pedalaman mereka tidak bercampur dengan orang luar, jadi bahasa mereka masih asli. Orang yang duduk di Mekah masa tu mereka telah bercampur dengan pedagang-pedagang yang datang daripada luar Arab, tanah Arab sendiri, mereka daripada tanah Arab juga, tapi daripada tempat-tempat yang berbeza. Macam kita kat KL lah, orang KL cakap macam orang KL cakap rojak lah sebab kat KL tu ada orang Kelantan, orang Kedah, apa semua dah dia jadi cakap dia dah tak standard sangat. Jadi kalau kita nak belajar bahasa, keaslian bahasa Kelantan, pergi kat Kelantan. Keaslian bahasa Pahang, pergi kat Pahang. Duduk kat KL, orang Pahang duduk KL pun mungkin dia punya slang dia dah tak sehebat orang yang duduk di tempat asal. Okay, sebab itulah Nabi Muhammad dibawa oleh Halim Batu Sa'diyah ke tempat kampung halamannya sebab nak belajar bahasa. Wallahu a'lam. Okey, saya rasa setakat itu saja untuk kelas kita pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة يحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فرد إلينا عند حاجاتنا ولا تنسناه يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.